Salam dan salam sejahtera, dan ulasan saya adalah berkenaan dengan hujah-hujah yang mereka keluarkan di luar sana ataupun andaian-andaian mereka yang ada di luar sana berkenaan dengan kerajaan Madani, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak akan kekal bertahan lama. Jadi saya melihat daripada beberapa sudut yang mana mereka yang mengatakan perkara ini sebenarnya adalah bertujuan membuat satu propaganda. Propaganda bertujuan untuk mereka menang di PRN yang akan datang ini, melibatkan 6 buah negeri. Percaya atau tidak, selepas PRN 6 buah negeri ini, pandangan-pandangan ini akan meleset. Disebabkan hari ini mereka mengeluarkan kenyataan atau pandangan-pandangan ini bertujuan hanya satu. Hanya untuk mereka menangkan 6 buah negeri ini, dan di PRU akan datang, mereka akan boleh menambahkan kursi mereka untuk mereka menjadi kerajaan. Itu saja motifnya. Jadi hari ini, andaian-andaian mereka ini hanya sebatas itu. Kerana mereka tahu agak mustahil kerja-kerja yang mereka nak cerita itu. Tetapi diceritakan sebagai propaganda seolah-olah betul. Kita ambil saja contoh yang pertama. UMNO Barisan Nasional hari ini mempunyai 30 kursi. Betul, dia adalah kekuatan kepada kerajaan yang ada hari ini. Kerana Pakatan Harapan mempunyai 82 kursi, ditambah dengan UMNO sudah cukup majoriti, mudah untuk membentuk kerajaan. Tetapi, kalau UMNO keluar sekalipun, kita tidak payah cerita kalau UMNO keluar 30 kursi dan kita masih ada kekal lagi 118 kursi. Itu kita tak payah cerita dulu. Kita nak cerita, apabila UMNO keluar 30 orang ni, termasuk presidennya, apakah orang-orang UMNO sanggup berperdana menterikan Tan Sri Muhyiddin Yassin? Itu soalannya. Kalau mereka sanggup, kenapa mereka dulu tumbangkan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin? Itu yang pertamanya. Yang kedua, apakah Tan Sri Muhyiddin Yassin pula sanggup untuk berperdana menterikan Datuk Seri Zahid Hamidi daripada UMNO presidennya? Jadi mereka ini tidak ada persepahaman dalam untuk mereka nak bergabung. Itu sudah jelas kita boleh lihat. Jadi bagaimana Perikatan Nasional hari ini nak menumbangkan kerajaan, sedangkan majoriti mudah itu ada di tangan UMNO dan Pakatan Harapan. Jadi bagaimanapun mereka nak tumbangkan, saya rasa kalau UMNO pimpinan Datuk Seri Zahid Hamidi dan juga Tok Mat yang ada hari ini sebagai timbalan presiden, saya rasa mereka berfikir panjang untuk mereka nak menarik diri untuk membawa UMNO Barisan Nasional itu keluar daripada gabungan yang ada. Dan kita tahu, daripada sisi politiknya yang lainnya, adakah apabila UMNO itu bergabung dengan Pakatan Harapan memudaratkan? Jawapannya juga tidak. Kerana apa? Kursi Barisan Nasional dicuri oleh Bersatu dan PAS. Jadi kursi yang mereka menang 70 lebih kursi ini, rata-ratanya adalah kursi UMNO. Jadi tidak memudaratkan kepada gabungan yang ada hari ini. Cuma daripada sisinya, kita sebelum ini memang tidak pernah bergabung, yang mana kita tahu UMNO dulu memang anti kepada DAP. Tetapi hari ini kita lihat gabungan itu boleh dijadikan sebagai satu gabungan yang baik, yang lebih bagus daripada sebelum-sebelum ini. Jadi kalau kita lihat, jika hari ini mereka nak mengatakan bahawa nak membuat kerajaan mereka dengan 74 kursi, nak mengambil UMNO, tetap tidak cukup. Memerlukan satu gabungan lain. Kita lihat, GPS hari ini ada 23 kursi. Dan kita lihat bagaimana Perdana Menteri menumpukan perhatian kepada MA63. Yang mana kita tahu kelulusan daripada pusat hari ini melibatkan pembelanjaan melebihi 50 juta. Tidak perlu meminta kebenaran daripada pusat lagi. Itu satu. Yang kedua, kita lihat pertama kalinya timbalan Perdana Menteri daripada Sabah Sarawak. Jadi ini saya lihat daripada sisi politiknya untuk mempertahankan kerajaan hari ini adalah amat kukuh. Jadi kalau mereka nak menceritakan bahawa mereka akan menjatuhkan kerajaan yang ada hari ini, kita perlu ingat juga kerajaan yang lalu bagaimana dia boleh jatuh adalah disebabkan peletakan jawatan Tun itu. Jika Tun tak meletak jawatan, yang mana perkara ini tidak akan terjadi juga. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin mungkin tidak menjadi Perdana Menteri waktu itu.
Jadi itu hakikatnya yang bahwa permainan yang nak dibuat oleh Perikatan Nasional ni, ataupun mereka-mereka yang membuat kenyataan-kenyataan yang mengatakan kerajaan hari ini tidak kukuh, pada saya ini adalah untuk bertujuan hanya melepasi PRU yang akan datang ini. Dan tujuan mereka tidak lain tidak bukan untuk memenangi negeri-negeri Pakatan Harapan. Kerana kenapa mereka perlu menang negeri Pakatan Harapan yang ada di 3 buah negeri ini? Kerana kerajaan Pakatan Harapan yang membentuk kerajaan negeri yang sudah pun bagus ekonomi, yang mana mereka nak rampas untuk mereka mengambil mudah bahawa kita dah buat susah-susah dengan hutang yang banyak dan yang kita tahu ekonominya tak bagus. Setelah diperintah oleh Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, maka Perikatan Nasional begitu mudah nak mengambil dengan memainkan sentimen kaum dan agama. Ini yang mereka mainkan sekarang ni. Kenapa mereka hari ini begitu beria-ia bermain dengan sentimen kaum dan agama ini? Dia berjangkit di situ. Kerana ini saja cara mereka untuk mereka nak menang. Permainan sentimen kaum dan agama ini menyebabkan PAS menang banyak kerusi. Ditambah lagi kita tahu Perikatan Nasional sewaktu mereka dalam kerajaan itu, mereka mempunyai dana yang banyak. Dan hari ini kalau kerajaan yang ada hari ini melihat daripada kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak pembangkang, iaitu Perikatan Nasional yang ada, yang menuduh kerajaan yang ada hari ini menyimpan orang seperti Presiden UMNO yang mempunyai 47 kes. Jika mereka nak keluarkan Barisan Nasional daripada kerajaan yang ada hari ini, mereka juga harus menerima Datuk Seri Zahid Abidi itu berada dalam barisan kepimpinan mereka. Yang mana jika mereka tak terima, kerajaan juga tidak akan menguntungkan mereka, yaitu kerajaan akan tumbang lagi. Ini yang terjadi. Jadi hari ini, jadi isu yang mereka mainkan, yang melibatkan kes-kes Najib dan juga kes Presiden UMNO itu sendiri, yang mana hari ini kita lihat kes Najib yang mana mereka mohon untuk pengampunan diraja. Begitu juga kes presidennya itu yang mana minta untuk dibatalkan mungkin. Tetapi sekurang-kurangnya perkara ini masih berjalan dan kita juga tahu bahawa mereka layak untuk membuat apa yang mereka mahu, untuk mereka menangguhkan ke, untuk membuat pengampunan ke, untuk mereka nak cuba permohonan pembatalan ke. Itu adalah hak pribadi mereka. Tetapi landasan undang-undang yang ada hari ini tidak membuatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu menyalahgunakan kuasanya untuk mencuba melepaskan mereka ini. Ini adalah kreatif mereka sendiri ataupun cara mereka sendiri kerana mereka ada dalam kerajaan. Jika kita nak mengatakan bahawa kes yang melibatkan Presiden UMNO hari ini adalah satu kes yang sudah disabitkan bersalah, ataupun kita dah lihat Presiden UMNO itu bersalah, saya melihat pandangan yang sebelah satu lagi, iaitu kalau begitu Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah pun dituduh di mahkamah, maka beliau juga bersalah. Begitu juga Wan Saiful. Jadi apakah kita begitu? Jika mereka berada di kerajaan juga, mereka juga melakukan hal yang sama. Jadi perkara ini tergantung kepada perjalanan kehakiman kita itu. Jadi kita harus mempercayai, walaupun mereka memohon bagaimanapun, kalau dia tidak berjalan, maka ataupun mereka merujuk kepada benda-benda yang memang betulnya tidak melibatkan mereka bersalah, jadi kita nak buat macam mana? Jadi untuk nak mengatakan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini, kita mahu atau tidak, kita lihat bahawa tidak ada jalan lain lagi. Ini jalan yang satu-satunya. Kita kena bergabung dengan UMNO Barisan Nasional, dengan GPS yang ada. Jadi bagaimana pula daripada Perikatan Nasional? Mereka juga melakukan hal yang sama. Jika mereka nak memerintah negara, menggantikan kerajaan yang ada, mereka juga akan mengambil orang yang sama. Dia pusing-pusing di 222 ahli parlimen itu je. Jadi kita rakyatlah salah. Patutnya dulu bagi je kepada Pakatan Harapan itu kursi sekurang-kurangnya 110 kursi ke 112 kursi ke, biar kukuh pemerintahan itu dan gabungan parti lain masuk di situ menumpang dan tidak menjadi masalah. Ini adalah kesalahan daripada kita rakyat juga, yang mana kita tidak mengundi dengan baik. So itu pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih.